Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lama kita tak bersiaran ya. Saya pun kebelakangan ni sibuk ke Arab Saudi pergi balik untuk menjalankan kerja-kerja hakiki saya. Tak sempat untuk saya membuat komen, membuat reaction ataupun mengkritik banyak isu-isu semasa yang kita lihat bersama. Tapi yang terkini, lepas saya balik baru ni, saya nampak ada 3 orang buat podcast khusus untuk buat ghibah, untuk mengata, mengumpat dan mengkeji seorang asatizah yang kita kenali, iaitu Ustaz Azhar Idrus. Dan 3 orang yang buat podcast ni adalah kita lihat sebagai orang agama juga, orang agama di utara tanah air. Kita tahu ramai orang dah memberi komen, dah memberi reaksi dan memberi kritikan terhadap apa yang dilakukan oleh mereka bertiga ini. Tapi saya kali ini hanya nak memberikan sedikit sudut pandangan saya, sebab saya lihat perkara ini adalah sesuatu yang amat memalukan bagi golongan yang digelar sebagai golongan agama. Tapi sebelum tu kita dengar dulu apa yang dikata ataupun apa yang dikeluarkan daripada mulut dan lidah mereka ini. Kita dengar ni. Ulama ni nak pakai gelaran ulama ni, siapa yang boleh letak dia tu ulama ke tak ulama? Bukan orang awam. Orang awam ni seolah-olah mari kita pertahankan ulama. Betul ke ilmu Sampai kata ulama beracun? daging ulama beracun dan sebagainya. Dekati dengan kami ni lah ulama. Bermajlis dengan para ulama. Jadi kita pun heran, kita rasa macam kita tak nafilah dia tu banyak ceramah, tapi nak kata dia ulama sampai sampai nak diangkat begitu tinggi. Buku apa yang menjadi rujukan yang ditulis? Kita yang belajar ni sampai orang kata apa, menangis jugalah nak tulis tesis tu kan. Terpaksa berhadapan dengan beberapa orang profesor dalam bidang untuk mempertahankan tesis kita ni. Orang kita Arab pula. Orang Arab pula, bahasa Arab pula kita tulis. Kita pun tak berani nak namakan diri kita ulama. Mungkin pakaian belum ulama. Kan? Kita pun takut nak pakai pakaian-pakaian yang macam ulama ni kan. Takut-takut kerana kita bukanlah orang yang boleh jaga semua benda. Tapi orang awam ni senang-senang je letakkan gelaran ulama tu pada orang yang dia suka. Sedangkan perkataan dia kotor. Jangan hina perkataan ulama, taraf ulama ni dengan orang yang mulut lucah, mulut kotor, mulut jijik, mulut maki ni. Jangan pergi letaklah. Dia kena belajar adab. Kerana Ibn Mubarak sebut kami belajar adab sebelum kami belajar ilmu. Berpuluh-puluh tahun kami belajar adab dulu. Jadi pergi belajar adab dulu lah sebelum nak declare tokoh kau ni sebagai ulama. Itulah yang kita nak cakap. Okey, kita dengar itu satu segmen pendek aja. Kalau kita dengar sepenuhnya lagi banyak perkara-perkara yang busuk yang kita akan dengar ya. Daripada segmen tu kita dengar kebanyakannya disebut oleh Dr. Rora dan dicampur-campur oleh Mufti Perlis, Dr. Mazhar dan seorang asatizah kat sana lah. Dan kita lihat mereka buat podcast ni sebab mungkin kita tahulah kalau nak jemput untuk orang datang secara fizikal mungkin tak ada orang yang datang, takut kosong lah depan tu. Jadi mereka buatlah podcast online supaya orang yang dapat menonton adalah orang-orang online sahaja. Jadi orang fizikal memang tak hadir. Kita tahulah benda ni sebab kita dah tengok ada satu sesi tu kosong aja. Mereka hanya mampu bercakap di kamera sahaja. Bila jemput memang jemaah tak datang lah. Okey, itu satu part. Yang kedua yang saya nak sebut adalah tentang apa yang disebut oleh Dr. Rora. Kita dengar bagaimana Dr. Rora mempersoalkan orang awam ataupun orang ramai yang menggelar Ustaz Azhar Idrus itu sebagai ulama. Dan kita lihat bagaimana dia begitu tidak puas hati. Apabila benda yang berada di dalam hati, kita akan lihat dengan perbuatan. Kita nampak perbuatannya memang nampak sangat tak puas hati apabila orang menggelar Ustaz Azhar Idrus sebagai ulama. Persoalannya, kenapa kamu sakit hati sangat sampai macam tu sekali apabila orang menggelar Ustaz Azhar Idrus sebagai ulama? Nampak sangat hati kamu tu kotor dan busuk kan? Dan kita tahu bahawa ulama itu adalah perkataan jamak bagi alim. Jadi alim tu adalah menunjukkan orang-orang yang berilmu. Jadi adakah Ustaz Azhar Idrus ni orang berilmu? Jika kita lihat, dan beliau sendiri, Dr. Rora sendiri pun mengatakan tidak dinafikan bahawa Ustaz Azhar Idrus ni memang berceramah banyak tempat. Jadi di dalam ceramah-ceramah Ustaz Azhar Idrus ni, Ustaz Azhar Idrus menjawab banyak persoalan, banyak soalan-soalan fiqh. Dan daripada jawapan-jawapan Ustaz Azhar Idrus ni, adakah yang salah? Jadi kita tahu Ustaz Azhar Idrus jawab banyak soalan. Jadi memandangkan semua soalan-soalan yang dijawab oleh Ustaz Azhar Idrus itu adalah betul dan tepat, itu membuktikan bahawa Ustaz Azhar Idrus seorang yang berilmu, ada ilmu. Jadi orang yang berilmu dan jamak terhadap alim ini, orang berilmu ini adalah ulama. Jadi bolehlah untuk menggelar Ustaz Azhar Idrus sebagai ulama kan? Bukan orang awam sahaja yang menggelar Ustaz Azhar Idrus sebagai ulama. Tuan-tuan guru yang lain pun
menggelar Ustaz Adam Idrus? Ulama. Jadi jika anda nak mengatakan Ustaz Adam Idrus tu bukan ulama, buktikan dulu bahawa Ustaz Adam Idrus tidak berilmu. Jawapan fiqh yang diberi oleh Ustaz Adam Idrus tu salah atau sebagainya, buktikan dulu. Kan? Jangan main mempersoalkan orang yang menggelar Ustaz Adam Idrus sebagai ulama sebagai satu kesalahan orang tersebut. Bukan, kamu yang salah. Kamu yang sakit hati itu dah kenapa? Itu gelaran orang lain terhadap Ustaz Adam Idrus. Orang nak menggelar Ustaz Adam Idrus sebagai ulama, itu hal orang itulah. Orang itu menilai Ustaz Adam Idrus tu sebagai orang yang berilmu. Anda pula kenapa yang mempersoalkan sangat? Yang kedua yang dipersoalkan oleh Dr. Rora daripada video tadi adalah tentang buku apa yang jadi rujukan yang dia tulis. Dr. Rora cakap kan. Jadi Dr. Rora meletakkan bahawa buku yang ditulis itu, jika seseorang itu menulis buku, barulah boleh dikatakan sebagai ulama. Begitukah? Menjadikan kayu pengukur terhadap orang berilmu itu dengan menulis buku. Jadi bila dia ada menulis buku, maka dia berilmu lah. Adakah macam tu? Ini dari dulu saya ada menyebut bahawa menulis buku bukan bukti sebagai orang tu berilmu, bukan. Kan? Sesiapa pun, orang itu bodoh sekalipun, dia boleh menulis buku, dia boleh publish buku pada zaman sekarang lah. Pada zaman sekarang, sebab zaman sekarang ini adalah zaman teknologi. Orang yang tidak pandai, yang tidak berilmu pun boleh menulis buku. Dia Google sana, dia Google sini, dia research sana, dia cari sini, dia tampal dekat page tu, kemudian dia kata dia yang tulis. Kemudian dia letakkan pandangan dia sendiri, pendapat dia di dalam lembaran-lembaran tersebut, kemudian dia publish. Kemudian dia kata dia tulis buku, dia berilmu. Itu satu yang salah, itu satu persepsi yang salah, sebab pandangan-pandangan yang dia tulis, dia masukkan di dalam lembaran-lembaran tersebut bukanlah pandangan-pandangan orang yang berilmu, sebab dia sendiri tak ada ilmu untuk menulis, tapi dia tulis juga, kemudian dia publish. Kemudian orang awam yang tak faham ni tengok apabila dah publish buku, kata oh dia tu mestilah berilmu. Bukan macam tu. Saya dah bagi banyak contoh. Salah satu contoh orang yang tak berilmu menulis buku adalah Kapten Hafiz. Kita tahu itu. Saya pun dah tunjuk banyak kali dah bagaimana orang yang jahil pun boleh menulis buku. Jadi menulis buku bukan bermaksud automatik menjadi orang yang berilmu, bukan. Orang jahil pun boleh menulis buku pada zaman sekarang, ya. Okey, yang ketiga yang disebut adalah tentang pakaian. Pakaian pun dikatakan pakaian ulama. Ini suatu yang kelakar lah, sebab Ustaz Adam Idrus berpakaian jubah, kan? Dan berpakaian jubah dan pakai kopiah. Jadi adakah pakaian jubah itu adalah pakaian ulama? Ini satu yang kelakar lah, sebab kamu tu belajar luar negara, kan, kawasan-kawasan tu juga. Kita tahu jubah itu adalah pakaian-pakaian orang belah sana. Orang Arab memang pakaian jubah setiap hari. Pergi mesyuarat pun berpakaian jubah. Pakaian jubah bukan pakaian ulama. Janganlah salah faham sampai macam tu sekali, ataupun nak memberikan persepsi yang salah terhadap orang awam. Jubah itu adalah pakaian harian orang-orang sana. Jadi apabila Ustaz Adam Idrus berpakaian jubah seperti yang kita lihat itu adalah pakaian-pakaian orang Arab. Jadi itu bukan menunjuk kepada pakaian ulama. Jangan nak mengata tentang pakaian lah. Jangan buat sampai teruk sangat sampai macam tu. Okey. Seterusnya disebut sebagai belajar adab. Okey, ini satu hal yang memang kelakar lah. Sebab kita tahu, saya pun dah buat banyak video yang menunjukkan bahawa mereka inilah orang yang tidak beradab. Mereka belum belajar adab lagi. Dan Dr. Rora pun menyebut bahawa belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Betul lah tu. Saya pun ada sebut perkataan macam tu kepada kamu semua. Kan, kamu semua belajar adab dulu sebelum nak belajar ilmu. Sebelum nak beri ceramah, nak memberikan ceramah kepada orang lain, belajar adab dulu. Saya pun pernah menasihatkan anda semua terhadap adab itu. Sekarang anda pula nak mengata pada orang lain, adab anda dah betul ke? Pelakuan membuat podcast itu sendiri itu pun menunjukkan bagaimana level adab anda. Kan? Anda itu dikatakan sebagai orang yang berilmu. Dan Dr. Rora sendiri mengatakan mempunyai PhD hadis. Takkan hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2589 lupa kot. Kan? Hadis tentang ghibah, tentang mengata orang, takkan hadis tersebut lupa. Apabila nak buat sesi ni, lupa hadis tu. Kata PhD hadis. Kan? Hadis yang mengatakan bagaimana, apakah maksud ghibah itu. Maksud mengata orang. Apa maksud dia?
Kan? Maksud dia apabila anda mengatakan sesuatu tentang seseorang dan orang itu dengar dan dia tak suka. Kan? Itu kan ghibah. Itu kan mengata. Dan tiba-tiba sebab hati yang sakit terhadap seorang individu ni sanggup melanggar apa yang tertulis di dalam hadis tersebut. Adakah objektif menghalalkan cara? Objektif untuk menjatuhkan Ustaz Adra Idrus? Kita lihat memang banyak sesi-sesi yang dibuat untuk menjatuhkan Ustaz Adra Idrus. Apa masalah anda semua dengan Ustaz Adra Idrus? Pelik takut sangat kepada Ustaz Adra Idrus ke? Kan? Dan mereka ini orang agama, mufti lagi kan. Takkan lupa ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 12? Lupa ke? Dan adakah anda lupa tentang hukum ataupun tentang dosa melakukan ghibah ni? Lupa. Ghibah ataupun mengata orang yang paling sikit dosa dia apa? Sama seperti anda sendiri tahu. Anda boleh semak. Anda sendiri tahu. Saya nak sebut pun tak sanggup dosa melakukan ghibah ini. Kan? Takkan orang agama seperti anda bertiga sanggup melanggar apa yang tertulis di dalam hadis dan tertulis di dalam ayat Al-Quran, sanggup melanggar, sanggup menerima ke dosa-dosa tersebut? Ataupun anda nak mengatakan bahawa perlakuan anda bertiga ini adalah ghibah yang dibenarkan? Buktikan dulu ghibah-ghibah ini adalah ghibah yang dibenarkan. Dan perlakuan tiga orang ini adalah suatu yang memalukan. Kenapa saya kata memalukan? Sebab mereka ini mempunyai jawatan. Seorang rektor universiti dan seorang mufti. Pernahkah kita lihat seorang rektor di negeri-negeri lain, universiti-universiti di negeri-negeri lain di Malaysia ini, atau mufti di negeri-negeri lain berperlakuan macam ni? Mufti di negeri lain dan juga rektor ataupun naib kansellor di negeri lain duduk bersama untuk mengata seorang individu. Adakah kita lihat di negeri-negeri lain di Malaysia? Ada. Ini saja berlaku di Perlis saja, di utara tanah air. Jadi saya sanggup mengatakan bahawa jika mereka ini tak ada, kita di Malaysia akan hidup harmoni. Kita akan bersama bersatu hati dalam satu masyarakat yang majmuk, yang kuat. Tapi mereka ini dah ada. Apabila mereka duduk bersama, mereka mengkucak-kacirkan seluruh rakyat Islam di tanah air kita di Malaysia ini. Mereka inilah punca segala kekacauan. Dah mula. Kita tahu bagaimana apa yang berlaku di Egypt, di Arab Saudi, kita tahu daripada mereka orang-orang yang macam ni lah. Saya hanya nak mengingatkan anda semua, sebab itulah ramai sekarang kita lihat ahli sunnah wal jamaah yang menentang, yang menyebarkan dan juga mengekspos mereka-mereka ini supaya kita takut mereka ini akan membawa lebih ramai orang untuk membuat kacau bilau di tanah air kita. Kita bimbang. Dan saya sanggup mengatakan bahawa mereka ini telah memalukan jawatan yang mereka pegang. Memalukan jawatan rektor dan memalukan jawatan sebagai seorang mufti. Malu. Mufti-mufti lain mungkin malu melihat bagaimana seorang yang berpegang sebagai mufti sanggup melakukan perkara-perkara yang macam ni. Jadi bagi kita yang mempunyai jiwa tasawuf, mungkin kita akan mendoakan semoga Allah mengampunkan mereka-mereka ini, Allah memaafkan mereka dan memberi hidayah kepada mereka supaya sedar diri. Namun begitu, sebagai manusia biasa yang mungkin tak sampai lagi tahap tasawuf, tahap yang tinggi itu, mungkin mengharapkan semoga Allah menyiksa mereka, melaknat mereka di dunia ini dan mengampunkan mereka di akhirat kelak. Setakat itu dulu, fikir-fikirkanlah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.